dia nak kenal dulu tahap baligh. Kedua, melihat darah haid. So yang tadi tu pada lelaki boleh, pada perempuan boleh. Kedua, melihat darah haid. Ini bagi yang punya anak, cucu, perempuan. Khusus untuk perempuan. Bab haid ni khas untuk perempuan. Okay, saya risau juga ni ada yang tunggu anak lelakinya tak haid lagi. Muslimat. Kita gelak kadang-kadang ya, tapi dalam bab asas macam ni pun Masya Allah muslimat. Sebab tu saya kena on juga demi ummah kerana Allah punya Facebook. Sebab saya bertemu dengan kawan-kawan baru yang saya sayang, saya cinta akan mereka, semoga bertemu balik di dalam syurga. Kerana apa? Ada ramai yang sudah arif, hadir majlis-majlis ilmu, dengar kuliah tu. Tapi rupanya ada orang yang benar-benar asas pun tak ada. PM tepi ni muslimat. Ustazah insaf betul belajar bab solat di awal waktu dengan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Maka mulai hari ini sebelum azan zuhur saya dah buat usalli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan. Apa hal pula dia? Kalau dah namanya qabliyah tu muslimat, solat sebelum fardu zuhur, bukan solat sebelum azan zuhur. Dia nak punya kerja awal waktu tu. Dia duk faham usalli fardu zuhri tu sebaik lepas azan. Maka qabliyahnya mesti sebelum azan. Saya tak percaya ada soalan-soalan macam ni. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu tolong raikan majlis ilmu. Dengar biar berulang kali. Ustaz ni cara penyampaiannya lain. Ustazah ni cara penyampaiannya lain. Hari tu dah belajar dengan ustaz tu. Muslimat, selagi mana rujukan dia adalah kitabullah dan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita raikan pendapat yang beliau sampaikan. Raikan. Sebab apa? Nasnya ada, sumbernya ada muslimat. Kita tak berhak untuk memilih-milih. Yang ni kita tak suka, yang ni kita suka. Kerana apa kita nak memilih-milih demikian? Sebab yang dibawa tu adalah Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi raikan. Dalam bab fiqh mungkin ada sedikit beberapa pendapat khilaf. Kita duk kata yang mana ni ustazah? Percayalah ibu-ibu, dengan banyak kita mendengar ilmu, kita ada i'tiqad, kita ada keyakinan, kita ada stand aku nak amal yang mana ni. Muslimat, tetap berlandaskan Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab orang yang Allah faham adalah orang yang Allah sayang adalah orang yang Allah beri faham dalam agama. Sudah pastinya makin belajar, makin kita faham. Sepatutnya nak faham tu kena dengan amal. Sebab Imam Asy-Syafi'i ada yang mengatakan gurunya lebih 1000 guru. Ada pula yang mengatakan gurunya lebih 2000 guru. Ustazah saya nak kata hebat macam mana muslimat? Kalau dengar Imam Syafi'i gurunya lebih 1000 orang, Ustazah saya berapa sangat guru kalau dihitung? Muslimat dirahmati Allah. Lagi-lagi kita yang tak naklah pergi kuliah orang, nak pergi kuliah orang ni je. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Macam itulah muslimat, okey? Baik, ini khusus untuk perempuan. Waktu yang menjadikannya baligh disebabkan mimpi atau keluar haid ialah apabila dia mencapai umur 9 tahun qamariyah. Ibu-ibu, nenda-nenda tahun 2020. Jangan terkejut anak cucu kita umur 9 tahun sudah datang haid. Dia macam kembali kepada zaman Aisyah radhiyallahu anha, muslimat dirahmati Allah. Kita ustazah dulu kita haid umur 13, 14, 16 tahun baru haid. Almarhumah ibu saya kata, mak 17 tahun tak haid lagi. Ingat lagi nenek engkau suruh makan apa, entah daun rendaman apa, suruh darah haid tu keluar. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Makin akhir zaman kembali kepada dulu. Cuma cara hidupnya tak samalah. 9 tahun ni dah biasa. Anak-anak cepat besar. Muslimat dirahmati Allah. Pembesaran dia cepat kerana apa? Persekitaran dia. Apa yang dia pandang, apa yang dia dengar. Sebab itulah budak kecil tengok TV dah tengok dah. Oh, besan ni ada konflik ni. Siapa yang ajar? Kitab ke muslimat dirahmati Allah? Pandangan kita daripada drama-drama dan sebagainya. Masya Allah muslimah. Kenal belaka artis yang cerai kahwin balik. Ini beranak dengan suami tu, ini beranak dengan suami ni. Ulama mati. Tengok berita ulama mati yang mengusung ni ramai. Ibu kenapa ramai sangat tu? Siapa yang mati? Entah ibu pun tak tahu. Maknya tak tahu ada ulama mati. Muslimat dirahmati Allah. Tak tahu nak sebut nama ulama pun tak tahu. Tak rasa malu ke kita? Allah muslimat menangis tengok keluarga Islam hari ni. Tolong perkenalkan tentang siapa Nabi SAW ketika dalam hijrah. Tak lama lagi nak sambut. Memang tiap-tiap tahun kita dengar. Tapi nak sebut nama Abu Bakar As-Siddiq pun tak berapa nak tepat. Kesian.
Siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa al-ulama warasatul anbiya? Ulama-ulama yang hari ini lagi tempoh PKP, tempoh hari lagi ramai kita kedengaran ulama wafat, meninggal dunia. Dan tanda akhir zaman muslimat, Allah angkat orang-orang alim daripada bumi Allah ini. Allah angkat. Masya Allah muslimat, kita tak rasa gentar lagi ke? Tapi kita berbangga bila orang tu kita kenal, orang ni kita kenal muslimat. Bahkan ulama seorang pun tak lekat dalam kepala kita. Jadi bawa keluarga kita mencintai golongan yang mencintai agama Allah. Bawa keluarga kita ke jalan-jalan Allah muslimat. Dia bermula dengan kita. Sebab itu ibu-ibu Masjid Al-Hidayah tak jemu-jemu hadir majlis ilmu, dengar kuliah online dalam PKP. Semoga Allah memberkati dan memberi manfaat atas perbuatan kita itu, insya-Allah. Amin. Apalagi kelewatan atau tidak daripada umur tersebut bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan suasana kehidupan. Jangan pelik cucu orang tu 9 tahun dah haid. Muslimat, jangan leza sangat dulu. Gatal sangatlah tu ustazah 9 tahun dah haid. Kitab kata muslimat bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan suasana kehidupan. Kadang-kadang bukan sebab gatalnya tu dia keluar darah haid dulu, tapi matangnya dia. Kecil lagi muslimat dah diberi tanggungjawab oleh ibu ayahnya. Mindanya tu berfikir cara orang tua. Allah beri cepat muslimat. Kerana apa? Orang yang didatangi haid ini bukan hina, bahkan dimuliakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab dah ada buku rekod sendiri. Lepas ni membuat pahala, masuk terus akaun. Kita nak bercakap dengan anak, cucu yang pertama kali datang haid, raikan, belai ubun-ubun mereka. Mulianya kamu sayang. Kenapa mulia nenek? Sebab sempurna sebagai wanita datang haid. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala uji muslimat dirahmati Allah, dia tak faham pun apa sebenarnya darah haid ni. Jijik lah, kotoran lah. Allah tak sebut macam tu pun. Bahkan dia adalah anugerah yang patut kita syukuri. Jadi kita plan nak buat umrah, plan nak buat haji, plan dalam Allahumma salli ala Muhammad, Zulhijjah tempoh hari nak beribadah 9 hari penuh, 10 hari sampai malam 10 Zulhijjah. Tapi telefon ustazah, rugilah saya datang haid. Jangan rasa rugi dengan anugerah Allah. Kalau orang rasa rugi dengan anugerah Allah, takut ibadahnya jadi sia-sia. Yelah, saya tahulah tak boleh sembahyang qiyamul lail, tapi saya zikir je lah. Zikir je lah. Zikir je dalam keadaan dia haid muslimat, mungkin lebih dimuliakan Allah dengan orang yang bangun malam meraihkan Zulhijjah, meraihkan malam-malam akhir Ramadan. Syaratnya dia syukur, alhamdulillah bulan lepas tarikh ni lah keluar, bulan ni keluar lagi. Kita tak ada suis tertentu. Buktinya ada orang makan ubat nak tahan haid, masih lagi keluar. Muslimat, tak jadilah ustazah. Sebab kita bukan Tuhan. Allah nak bagi dia mengalir sihat, keluarnya darah kotor dengan sempurna. Muslimat dirahmati Allah. Okey. Baik, yang ketiga tu anak perempuan mesti dengan haid. Yang ketiga, mimpinya kita susah nak tanya. Kita pun malu nak tanya nombor 1 tadi. Kita nak tanya dia jadi syahwat ke tidak, malu muslimat. Yang kedua, anak perempuan mudahlah sebab bila dia nak beli pad dia cari kita. Dia tak kerja lagi, tak ada duit lagi. Dia tak boleh bawa kereta nak pergi supermarket nak beli dia punya pad tu muslimat. Kita tahulah. Tapi kalau nombor 1 tadi memang tak tahu. Jadi Islam ni Masya Allah, dia meraihkan seluruh keadaan. Kalau nombor 1 susah nak tanya ustazah, nombor 2 anak perempuan kita tak ada. Dan ataupun yang perempuan tak datang-datang lagi haid, umur dah 16 tahun ni. Tengok yang nombor 3, cara nak kenal umur baligh. Nombor 3, berumur 15 tahun berdasarkan tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah ni kalau saya lah, cik nak sebut juga tu muslimat kan. Kalau saya tahun 2020, usia perkahwinan saya 18 tahun. Macam itulah. Kalau ikut bulan Qamariyah, usia perkahwinan saya 19 tahun. Kan ada beza tu muslimat. Jadi kita pun kena tahu. Dan internet sekarang ni ada kan, boleh cek. Kita lahir tahun 1976, sekian tarikh, nak tahu hari apa, kita boleh cek hari Islamnya macam mana. Masya Allah, makin canggih, kita je yang tak nak ambil tahu umur Qamariyah aku ni berapa. Jadi ikut umur Qamariyah 15 tahun. Contoh anak perempuan kita sekarang ni, anak-anak kita umur 14 tahun. Mungkin kalau kita ikut kiraan Qamariyah, sebenarnya umur dia sudah pun mencecah 15 tahun. Betul muslimat dirahmati Allah? Baik. Keadaan ini diambil kira apabila tidak berlaku mimpi. Nombor 1.
Tak nampak anak kita nampak macam Allah, mulus, naif, muslimat. Tak ada pun senyum sorang-sorang bila tengok cerita cinta-cinta tu. Muslimat kan? Maka kita kata macam mana bang? Kita pula stres. Dah haid ke belum? Dah haid ke belum? Kita pula stres. Dah balik ke belum? Dah balik ke belum? Keluar haid punya tidak. Tetapi cara yang ketiga ini, tengoklah 15 tahun mencapai umur qamariah. Jadi beritahu anak-anak kita, ibu dekat sekolah kan semua kawan-kawan dah datang haid, kakak seorang je belum. Tak apa, anak ibu ni dah balik pada tak sembahyang, Allah suruh malaikat catat. Kerana apa? Sebab umur 15 tahun dah. Balik pada kamu. Ya ke kakak balik? Kawan-kawan kata kakak ni belum balik. Anak yang lurus, yang rapat, yang manja, tak ada kawan-kawan lain, hanya ibunya. Sembang-sembang begini boleh berlaku. Jadi raikan anak kita muslimat dirahmati Allah. Allah beri ujian hebat, baru 15 tahun Allah uji dah. Orang lain semua haid, kamu tak haid. Tapi 15 tahun dah anak ibu, Masya Allah, jaga-jaga, hati-hati. Kita ni orang perempuan, jangan mudah sangat nak sembang-sembang berdua-duaan dengan orang lelaki. Tengah-tengahnya adalah syaitan. Wanita ini adalah perhiasan dunia. Tapi wanita yang bagaimana? Wanita yang salihah, bukan yang mudah-mudah mempamerkan wajahnya kepada orang-orang lelaki. Cerita. Tapi kakak tak haid lagi, semua tanggungjawab tu tak ada kan kat kakak. Dah 15 tahun dah. Muslimat. Jadi bila kita ada ilmu ni, kita akan ada cara bagaimana untuk bercakap-cakap dengan mereka tentang hubungan mereka dengan Allah. Boleh ke ibu-ibu dirahmati Allah yang punya anak bukan 15 tahun? Ada ibu-ibu saya kat sini yang anaknya sudah umur 51 tahun pun ada. Macam mana nak patah balik ustazah? Macam mana nak patah balik, nak sembang-sembang tu? Tak salah ibu, ilmu ni tak salah. Allah beri kita ilham di hujung-hujung usia untuk kita jadi nenek yang hebat. Allah beri kita ilmu, peluang begini di hujung-hujung usia untuk kita menulis di ruangan grup family. Nasihatkan bila datang, makan-makan. Sebelum makan, rumah nenek ada syarat. Dengar ceramah nenek 5 minit. Muslimat ya. Jadi kita nak sebut, okey minggu depan kita nak jumpa satu family, nenek buat favourite Kak Ngak. Bulan depan, Kak Long punya. Tapi syaratnya mesti 5 minit tazkirah bersama nenek. Jangan 1 jam setengah. Terus pengsan anak cucu kita muslimat.